with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kemarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy, di mana kami akan ceritakan dekat korang pengalaman seram yang dikongsi oleh salah seorang subscriber kami. Dan korang tahu tak, kisah seram kali ni kan tentang hantu ni memang sangat famous lah dalam kalangan masyarakat Melayu kan, which is hantu bungkus atau lebih dikenali sebagai. Pemilik kisah sebenar ni mengalami gangguan daripada hantu bungkus ni berpanjangan tau, berlarutan sampai mengganggu kehidupan keluarga dia sendiri. Tapi sebelum tu dah lama lah kan Kama tak baca komen-komen korang. So jom kita baca 3 top komen daripada video yang lepas. Yang pertama daripada S. Kenapa nama dia S? Yang pertama daripada S. Selalu baca doa Kamarina supaya dilindungi oleh Allah dari segala gangguan syaitan dan jin dan sebagainya. Jom tengok sama-sama, mesti best. InsyaAllah, amin. Yang kedua daripada Mob. Cerita Kak Kamar tak pernah mengecewakan, setakat ini selalu creepy. Semoga Kak Kamar sihat sentiasa dan dijauhkan dari gangguan makhluk halus. Amin. Dan yang ketiga, Kamar Safina. Wah, nama kita dah nak sama. Kamar Safina. Kak Kamar stay strong je, harap dapat bertahan dengan semua ujian yang diberi oleh Allah. Lagi satu, kalau boleh tak Kak Kamar always buat vid YouTube. Serious best cerita Kak. Bila buat homework mesti dengan cerita Kak. Harap Kak dilindungi Allah SWT. Amin. InsyaAllah I will try my best lah untuk keep upload video dekat YouTube untuk korang. Okay? So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, nama pemilik kisah hari ni kita bagi nama Shu. Dan Shu ada 2 cerita yang nak disampaikan untuk kita semua pada malam ni. Tak tahulah kalau korang dengar cerita dia ni seram ke tak, tapi kisah ni buat satu keluarga Shu ni menjadi huru-hara. So, kisah pertama berlaku waktu Shu ni dalam usia belasan tahun. Mungkin 12 tahun atau 13 tahun. Shu pun dah tak berapa nak ingat kisah ni. Yang pasti benda ni dah berlaku 10 tahun lebih yang lepas. So, sekarang ni Shu dah umur 20 tahun ke atas lah ya. Waktu tu ayah Shu ni bekerja sebagai pemandu teksi dan ibu Shu ni seorang suri rumah sepenuh masa. So, kisahnya bermula pada satu malam ni di mana ayah Shu dia tengah memandu untuk balik ke rumah lepas dia hantar seorang penumpang ni dari Cameron Highland. Waktu tu zaman tu lah kan, Grab tak wujud lagi, so orang ramai pakai teksi. Jadi waktu tu memang penumpang sangat ramai. Sampai ke pukul 1-2 pagi pun masih lagi ada orang yang call ayah dia ni untuk dapatkan khidmat teksi. So dalam perjalanan ayah Shu ni nak balik kan, dia memandu seorang diri lah, hanya ditemani dengan radio yang sayup-sayup kedengaran. Slow je radio ayah Shu ni pasang dalam kereta tu. Sebab ayah Shu ni memang tak suka buka radio kuat-kuat, mengganggu nak drive katanya. Tapi sebab nak buang rasa sunyi tu kan, so ayah dia buka je lah radio malam tu. Lepas tu, masa ayah dia nak lalu dekat satu jalan ni, jalan yang ayah Shu pun dah tak ingat dah apa nama jalan tu, radio dalam kereta tu tiba-tiba berdesis sendiri macam hilang signal. Waktu tu ayah Shu macam diam je tau. Ayah Shu kata benda ni benda biasa bila lalu dekat kawasan-kawasan yang macam tu. Lagi-lagi zaman tu memang tak macam zaman sekarang. Sekarang kan liputan dah merata kan, macam lagi senang lah nak dapat signal, dengan pokok pun dah banyak kena tebang. So bagi ayah Shu ni, kalau signal tu tiba-tiba rosak, tu macam dah jadi kebiasaan lah untuk seorang pemandu teksi bila lalu dekat kawasan-kawasan yang agak berhutan sekeliling dia. Tapi ayah Shu diam tak lama, tiba-tiba radio mula kedengaran balik. Tapi bukan lagu guys, ianya tangisan. Tangisan yang tak tahu tangisan siapa, tiba-tiba menangis sambil minta tolong
tolong saya, tolong saya. So waktu tu ayah Shu fikir macam benda ni hanyalah gurauan daripada segmen seram daripada kru radio tu ke. Sebab zaman dulu memang dekat dalam radio memang banyak penyampai-penyampai radio ni buat segmen seram. Tapi sampai ke sudah dengan tangisan tu je, lepas tu hilang signal balik. Dan Alhamdulillah akhirnya ayah Shu sampai pun dekat depan rumah dia. Balik je rumah disebabkan dah terlalu penat kan guys. Ayah Shu terus ambil Toto, terus bentang dekat ruang tamu dan tidur dekat situ. Ayah dia tidur dekat ruang tamu tu sebab ayah dia belum mandi lagi. So takutlah ada benda yang mengikut ke kan. Jadi ayah dia tak naklah tidur sebelit dengan mak dia, dengan Mak Shu ni. Sebab takut Mak Shu kena hempak ke, kena kacau ke dengan benda yang menumpang tu. Sebab tu ayah dia tidur dekat ruang tamu. Ayah dia memang dah tak larat dah nak mandi waktu tu kan. Lepas tu ayah Shu ni cerita dalam tidur dia tu, dia dapat satu mimpi tau. Dalam mimpi tu ayah Shu nampak diri sendiri tengah memandu. Dia nampak diri sendiri tengah memandu. Tiba-tiba ada satu tangan yang mencekik leher dari belakang. Sampailah ayah dia tersedar. Lepas tu ayah dia jaga dengan keadaan yang berpeluh-peluh tau. Ayah Shu pun tidur balik sebab masih dalam keadaan yang terlalu penat lah malam tu kan. Lepas tu ayah Shu mimpi lagi sekali. Tapi kali ni ayah Shu nampak diri sendiri tengah tidur. Tengah tidur exactly dekat Toto, atas Toto yang dibentang tadi, dekat ruang tamu. Lepas tu dalam mimpi tu ayah Shu macam mendekati diri sendiri tau. Diri sendiri yang dia nampak tengah tidur atas Toto tu kan. Tiba-tiba kita nampak ada satu kain putih yang terbaring dekat sebelah diri dia tu. Sekali ayah Shu makin dekat tengok-tengok, itu pocong berbungkus dekat sebelah ayah dia. Terbangun lagi sekali ayah Shu ni dari tidur. Dan kali ni ayah Shu terus tarik tuala, masuk bilik air, terus mandi. Lepas mandi tu barulah ayah dia dapat tidur lena. Esok paginya guys, ayah Shu ni terkejut sebab dia digemparkan dengan satu berita daripada surat khabar tentang kemalangan jalan raya yang berlaku dekat jalan yang ayah Shu lalu malam tadi. Shu sebenarnya dah cuba cari artikel tu, tapi sebab kisah ni dah terlalu lama kan, dan Shu sendiri tak tahu tarikhnya. Ayah Shu pula dah tak ingat nama jalan tu, so tak dapatlah dia nak share dengan kita semua. So sambung cerita kan, ada satu malam ni tau, ayah Shu dapat satu call daripada nombor yang tak dikenali. Rupanya ada customer yang call, and then customer tu cakap lah dia dapat nombor pakcik ni daripada kawan dia juga yang pernah tumpas tu. Customer tu cakap lah dia dapat nombor pakcik ni daripada kawan dia juga yang pernah tumpang pakcik, yang pernah naik teksi pakcik. Lepas tu customer tu minta ayah Shu ni ambil dia pukul 11 malam. Pukul 11 malam ya, untuk hantar dia balik ke kampung. Tapi waktu tu ayah Shu macam was-was lah sebab dia pukul 11 malam kan, malam sangat tu. Tapi sebab kesian kan dekat customer tu, dia tak habis-habis merayu minta tolong hantarkan dia dekat rumah mak dia yang berada dekat Seremban. Sebab waktu tu mak dia tengah sakit tenat. Jadi ayah Shu pun bawa lah juga. Dalam perjalanan tu dah dapat dah customer ayah Shu ni, diorang berbual tau sepanjang perjalanan tu. Memang berbual santai lah dengan penumpang tu, macam dah rapat lah waktu tu kan. And penumpang tu perempuan. Sampailah penumpang tu macam minta berhenti sekejap dekat stesen minyak sebab dia nak membuang waktu tu, nak pergi toilet kan. So ayah Shu ni pun tunggulah dalam kereta. Tunggu, penumpang tu masuk semula ke dalam kereta. Tapi kali ni ayah Shu dengan penumpang tu dah tak bersembang santai macam tadi. Dua-dua ni hanya diam membisu dalam kereta tu. Sebab bila ayah Shu tanya kan, macam nak sambung borak balik lah, tanya kan, perempuan tu diam je. So ayah Shu anggap mungkin perempuan ni dah penat ataupun dia baru saja menerima berita yang tak baik kan. Mungkin sebab dia pun cakap yang mak dia tengah sakit tenat apa semua. So ayah Shu ni pun macam tak naklah cakap banyak, diam je lah. Dalam 10 minit ayah Shu memandu, tiba-tiba telefon ayah Shu ni berbunyi. Ayah dia pun tengoklah skrin telefon tu kan. Zaman tu pakai phone Nokia. Tengok-tengok nombor yang tak dikenali lagi. Tapi nombor ni sama dengan nombor penumpang kat belakang. Lepas tu ayah Shu dah terlalu liu dah kan, dah cuak lah. Sebab pelik, penumpang kat belakang tapi kenapa dia call dalam kereta. So ayah Shu pun angkat juga call tu. And then ayah Shu pun angkat. Assalamualaikum.
Kemudian penumpang tu jawab, "Waalaikumsalam bang. Abang kenapa tinggal saya? Malam-malam ni saya takut bang. Nasib baik petrol pump ni 24 jam." Suara yang membalas tu adalah suara perempuan sama dengan suara penumpang yang dekat belakang tu. Ni kalau penumpang tu tertinggal dekat stesen minyak tadi, siapa pula perempuan yang ada dekat belakang ni? Seram boy. Ayah Shu pun dah mula menggigil waktu tu guys. Bertambah gigil bila tiba-tiba ada satu bau busuk yang menusuk ke hidung dalam kereta tu. Ayah dia tahan je diri nak pusing ke belakang kan. Tak nak tengok side mirror ke, tak nak tengok cermin belakang tu ke. Hanya fokus memandu dengan hati-hati. Ayah Shu baca ayat kursi dalam hati tu pun ingat lupa lah. Yelah bila kita dah dalam keadaan takut sangat kan, benda macam tu memang boleh terjadi. Tapi waktu ayah dia nak U-turn je, masa U-turn tu lah mata dia terjeling ke cermin pandang belakang. And guess what? Ayah dia terjerit sendiri, Allahu Akbar. Sebab ayah dia nampak dekat cermin tu ada sosok pocong dengan muka yang penuh berulat dan hitam legam tengah duduk dekat seat belakang. Beberapa minit kemudian dia hilang. So bila ayah tengok belakang memang tak ada orang. Kat seat tu tak ada orang langsung. Lepas tu ayah Shu ni terus patah balik dekat stesen minyak tu and ambil balik penumpang tadi. Tapi pakcik tu tak cerita apa yang sebenarnya berlaku sebab malam-malam dan dia tak nak bagi penumpang tu pun takut sekali kan. So itulah kejadian pertama sekali yang berlaku tentang hantu bungkus ni tau. Kisah yang seterusnya ni berlaku fresh jugalah dalam 5 tahun yang lalu. Waktu tu ayah Shu memandu macam biasa, bawa teksi kan. Tapi kali ni waktu maghrib, ayah Shu lalu dekat satu highway ni tau. Dan kebetulan pula dekat situ ada satu kemalangan yang baru berlaku. Ayah Shu ni hanya lalu dan pandang sekali je. Waktu tu dia ternampak ada satu tubuh atas lantai yang dah diselimuti dengan satu plastik hitam. So ayah Shu just bacakan Al-Fatihah lah dengan niat untuk sedekahkan kepada mangsa kan. Dan macam biasalah dekat Malaysia ni, disebabkan kemalangan tu, trafik jadi sesak, jadi jam. Ayah dia pun terkandas sekejap dekat jalan raya tu. Tak jauh lah daripada tempat kemalangan tu. Lepas tu ayah Shu macam tergerak hati tau nak pusing belakang kan. Nak tengok tempat kemalangan tadi lah. Elok je dia pusing belakang korang. Ayah dia ternampak lagi sekali sosok pocong tu tengah berdiri dekat sebelah mayat tu. Dan dia tengah pandang tepat dekat arah ayah Shu. Sejak dari itulah guys, Shu dan sekeluarga kena ganggu dengan benda yang sama. So firstly, kisah kakak Shu. Kakak Shu waktu tu dia tengah sedap tidur tau. Berguling-guling atas katil sampai dapat peluk satu bantal peluk dia ni. Tapi kakak dia pelik. Kenapa bantal peluk aku ni macam keras macam je, tak lembut dan empuk macam biasa. So tangan kakak Shu ni dah mulalah meraba dekat bantal peluk dia tu kan. Dengan mata yang masih terpejam waktu tu. Tiba-tiba kakak dia rasa seakan-akan macam pegang pasir, macam baru pegang tanah. Kakak dia buka je mata, dia terus menjerit sampai dapat kejutkan satu rumah tu. Diorang pun masuklah bilik kakak Shu ni kan. Dan tengok-tengok kakak dia dah menangis sambil tutup mata dengan tangan. Dan dia dalam keadaan yang menggigil ketakutan. Lepas tu ayah Shu ni teruslah tanya kan, kenapa kakak menjerit tengah-tengah malam ni? Kakak Shu terus jawab, ada hantu ayah, sambil terketar-ketar suara dia. Lepas tu ayah Shu cubalah tanya lebih lanjut kan. Tapi kakak Shu dah menggigil, dia dah macam tak tahu nak sebut apa. Terlalu takut sampai nak explain pun takut. Sampailah dah subuh, ayah Shu ni pun bawa lah kakak Shu ni pergi ke pusat rawatan Islam, macam dekat surau diorang lah. Dekat dalam perumahan diorang tu ada surau dan memang diorang tubuhkan satu pusat perubatan. Katanya nak pulihkan semangat kakak Shu. Waktu tu barulah dia bercerita dekat depan ustaz dengan dekat depan ayah dia. Kakak Shu ceritalah, saya tidur dekat dalam bilik ustaz. Saya biasa peluk bantal peluk saya, tapi bantal peluk tu tiba-tiba keras dan berpasir. Saya buka je mata, saya tengah peluk hantu bungkus. Muka dia hitam dan berulat. Bau dia busuk sangat. So itulah kisah kakak dia encounter dengan hantu bungkus ni tau. Kisah Shu pula, Shu diganggu masa dia terbangun dalam pukul 2-3 pagi tau. Time tu dia tersedar sekejap, tapi buka-buka je mata dia tu memang dah terpandang ke atas
atas almari dia tu. Waktu dia pandang je atas almari dia tu, dia nampak benda tu tengah terbaring dekat atas almari baju dia. Memang Shu terus kejung dekat situ. Nak lari pun tak mampu dah sebab lutut ni dah tergetar-getar. Nak baca satu ayat Al-Quran pun tak ingat waktu tu. Malahan Al-Fatihah pun Shu boleh lupa waktu tu sebab terlalu takut. Sudahnya Shu duk ulang-ulang Auzubillahi minasyaitonirrajim, Auzubillahi minasyaitonirrajim, sampailah benda tu hilang. Barulah Shu ni rasa kuat untuk lari keluar. Dan kisah ibu Shu pula guys. Ibu Shu diganggu waktu subuh. Waktu tu mak dia tengah ambil wuduk. Lepas tu kan dalam toilet ada cermin and then ada sinki. So mak dia tengah tunduk lah nak basuh muka kan. So cuci muka nak ambil wuduk, 1, 2, dan kali ketiga mak dia ni terus angkat pandang cermin. Sekali tengok dekat cermin, dia nampak muka yang berulat, hitam legam tengah berdiri dekat belakang. Rupanya itu benda yang sama. Benda yang sama apa yang satu keluarga ni nampak. So korang tahu tak, waktu Shu tengah type ni sebenarnya dia type je hilang, dia type je hilang. Dan ni pun kali ketiga Shu type semula untuk hantarkan cerita ni dekat kamar. Dan nasib baik Shu dapat sambung part 2 tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum satu keluarga ni pergi berubat. Dan dia kata dia kena tulis one shot, lepas tu terus hantar tanpa simpan-simpan lagi. Harapnya sampailah cerita saya ni dekat kamar. Woi, aku seram ni waktu ni tengah baca cerita dia ni, macam dah kesiannya, macam dia type balik kali, lepas suruh pun tak boleh send sampai 3 kali baru boleh send. Harapnya itu bukanlah a part of gangguannya. So, selepas gangguan yang mak dia kena dekat dalam toilet tu kan, ayah Shu ni dah macam pelik lah kan, dah start pelik. So, ayah dia adalah borak-borak sikit dengan ustaz yang rawat kakak Shu hari tu. Ustaz tu kata nanti dia akan datang rumah dorang ni untuk tengok-tengok apa yang dia boleh bantu. Dan ustaz tu kata Jumaat malam nanti dia datang sebab waktu tu je dia free. Hari lain dan waktu lain dia ada dalam surau je. So beberapa hari sebelum ustaz tu datang, gangguan ni berterusan tau. Tapi dia just hanya gangguan macam penampakan, kelibat, macam tu je lah. Tak ada lagi agresif yang macam kerasukan dan sebagainya. Kadang-kadang kan kalau dorang tengah duduk, satu keluarga tengah duduk-duduk santai, tiba-tiba dekat tepi telinga kan rasa macam ada orang tiup. Kadang-kadang juga tengah basuh-basuh pinggan mangkuk kan ada kelibat dekat kaca tingkap. Macam tingkap tu ada dekat depan diorang punya sinki tau, tingkap yang sliding door tu kan, dia dekat depan sinki, and then ada kelibat lalu dekat tingkap tu. Dan untuk Shu sendiri pula, dia pernah juga kena ganggu katil dia digoncang waktu dia tengah main Facebook tengah-tengah malam. Seolah-olah macam ada budak-budak yang tengah melompat-lompat atas tilam dia. Korang bayangkan goncangan tu sampai Shu sendiri tergerak dekat atas katil tu, tergoyang-goyang sekali. Lepas tu ada satu malam ni Shu rasa macam tilam ni makin berat tau. So, dia macam makin mendap, seolah-olah ada orang yang tengah duduk atas tilam tu. Padahal Shu dengan kakak dia tidur asing-asing. Memang diorang tidur sendiri-sendiri dah dalam satu bilik kan. So malam tu memang dia tak boleh tidur lah, sebab terfikir macam siapa pula yang baring sebelah aku ni kan. Tapi nasib baik dia tak nampak apa-apa malam tu sebab Shu hanya pejam mata je. Lepas tu nak dipendekkan ceritanya, mak Shu ni dia jaga budak. Waktu tu ada lebih kurang 6 orang budak lah masa tu dia jaga. Tapi sekarang ni dah makin ramai lah sebab mak dia dah buka taska. Tapi beberapa tahun lepas tu 6 orang je mak dia jaga. Orang kata budak-budak ni selagi belum pandai bercakap, mata dia tu belum kasar lagi. Maksudnya budak-budak ni hijab dia terbuka lah. Tapi ini orang kata lah. Tapi untuk pengalaman Shu waktu tu, memang budak-budak yang mak dia jaga ni dapat kesan kehadiran benda tu terlebih dahulu sebelum diorang semua. Kadang-kadang tiba-tiba budak-budak ni menangis, kadang-kadang menyorok dekat belakang ibu Shu ni, seolah-olah macam menyorok daripada sesuatu sebab dia dalam keadaan ketakutan. Ingat kan main nyuruk kawan dia kan?
Dan setiap kali budak-budak ni macam jadi ketakutan, mesti malam tu salah satu daripada keluarga Shu ni akan diganggu. Sampaikan bila budak-budak ni bagi reaksi macam tu je, diorang semua macam dah tahu dah malam ni mesti kena ada gangguan. So diorang macam dah get ready tau. Sampai macam tu sekali korang benda ni berterusan setiap hari. Sampailah ke hari untuk diorang berubat tu. Waktu tu ustaz dah sampai and semua orang disuruh keluar daripada rumah tu kecuali ayah Shu. Ustaz kata benda tu mengikut ayah Shu. Dah lama benda tu mengikut, ustaz tu kata. Lepas tu ayah Shu katalah mungkin dari peristiwa kali pertama yang dia diganggu dulu tu kan. Lepas tu ustaz katalah itu memang kesan sampingan bila selalu balik lewat malam. Adalah benda-benda yang akan mengikut. Dan ustaz tu kata memang benda tu menjelma dalam bentuk pocong. Lepas ustaz tu hantar benda tu pulang ke rumahnya, semua okey. Tapi taklah kembali seperti biasa. Tetap juga ada gangguan-gangguan kecil. Macam diorang terdengar ada orang main guli dekat atas. Ada bunyi macam orang tengah tumbuk lesung batu. Oh my god, sama doh dengan rumah Kama dulu. Pukul 3 pagi dengar ada orang tumbuk-tumbuk lesung batu dekat dapur. Bunyi seram. Lepas tu ustaz tu adalah kata juga kalau dengar bunyi guli-guli tu sebenarnya memang ada jin kat dalam rumah kita. Dan bila dengar jangan tegur langsung, dia kata. Senyap je. Sebab ibu Shu ni pernah tegur awak dulu. Malam yang sama juga ibu dia kena tindih. Dan malam tu juga mak dia kena tindih weh. Mak dia nampak ada satu makhluk besar atas badan dia berbulu warna hitam. Besar dia tu sampaikan pandangan Mak Shu ni pun jadi gelap tau. Mak Shu kata benda tu berat, sampaikan badan ni mendap dan semput sekejap. Lepas tu ada satu tips lah yang mak dia kongsikan kan. Mak dia kata waktu tu tengah kena tindih tu, gerakkan ibu jari sebelum perlahan-lahan. Gerakkan ibu jari kaki. Lepas tu perlahan-lahan cuba gerakkan anggota lain pula. InsyaAllah membantu, Shu kata. Lepas tu ada penambahan cerita yang Shu nak kongsikan tau. Dulu sebelum arwah atuk Shu ni meninggal dunia, diorang ni sempatlah berkongsi macam pengalaman kena ganggu tau dalam keluarga diorang ni. And kebanyakannya memang diganggu dengan hantu bungkus ni. Lepas tu arwah atuk Shu ni ada pesan lah dekat diorang kan. Katanya jangan sebut nama benda tu, panggil dengan panggilan lain katanya. Sebab seolah-olah macam memanggil dia. Aku dah sebut beberapa kali tadi. Akhir kata akhir kata daripada Shu yang nak disampaikan kepada kita semua, benda tu memang wujud dekat mana-mana pun ada. Hanya nampak dan tak nampak saja. Tapi janganlah terlalu takut. Sebab apa pun benda tu tetap makhluk yang dicipta oleh Allah. Dan kita hanya minta perlindungan daripada Allah SWT saja. So itulah dia guys. Ini pengalaman cerita Shu waktu zaman bujang. Sekarang Shu dan kakak dia pun masing-masing dah kahwin. Hanyalah cerita lama yang ingin dikongsikan dan tujuan untuk memberi pengajaran. Semoga kita dilindungi. Amin ya rabbal alamin. Tak sangka kan macam hanya disebabkan balik lewat and then terserempak dengan benda yang berbungkus itu, muka legam, hitam legam dengan berulat. Tak sangka selepas tu benda tu berlarutan pula. Kiranya memang diikutlah sampai ke rumah, sampai mengganggu setiap ahli keluarga ayah Shu ni guys. Seram juga jadi driver sampai tengah-tengah malam ni kan. Seram juga bawa taksi ataupun grab tengah-tengah malam ni kan. Anyway, kalau korang ada kisah seram yang kalau korang ada pengalaman seram yang korang nak kongsikan dekat pendengar-pendengar kisah creepy dekat channel Kama ni, korang boleh send email dekat email baru tau. Email baru Kama, kamarinawork29@gmail.com. Sebab Kamarina Hasim 29 yang email lama tu dah overloaded, dah penuh. So Kama buat email baru untuk korang kongsikan kisah-kisah seram. Okay,
So kamar itu sajalah video kita hari ini. And kalau nak tidur tu jangan lupa basuh kaki, jangan lupa ambil wuduk, jangan lupa baca doa. So itu saja daripada kamar hari ini. Thank you yang tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.